Pencernaan ialah proses penguraian molekul makanan yang besar dan kompleks kepada molekul yang lebih kecil dan ringkas supaya mudah diserap oleh sel badan. Sistem pencernaan terdiri daripada salur alimentari dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Salur alimentari ialah salur panjang dan berotot yang bermula dari mulut hingga ke dubur. Sistem ini terdiri daripada mulut, esophagus, perut, pankreas, hati, pundi hempedu, duodenum, ileum, cecum, kolon, rektum dan dubur. Kelenjar pencernaan ialah struktur atau organ dalaman yang merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari. Ia terdiri daripada kelenjar liur, hati, pankreas serta kelenjar-kelenjar pada dinding perut dan usus kecil. Pencernaan dalam manusia terbahagi kepada dua jenis, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal melibatkan tindakan mekanik iaitu pemecahan bahan makanan yang bersaiz besar kepada ketulan yang lebih kecil oleh gigi. Pencernaan kimia pula melibatkan tindakan enzim pencernaan yang memecahkan molekul kompleks kepada molekul ringkas dan diangkut ke seluruh badan melalui aliran darah. Pencernaan makanan bermula di mulut. Di dalam mulut, makanan akan merangsang penghasilan air liur. Air liur ini melembutkan makanan dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Air liur sebenarnya mengandungi sejenis enzim yang dinamakan enzim amylase. Enzim ini menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Makanan yang telah dikunyah ditelan dalam bentuk gumpalan yang dikenali sebagai bolus ke dalam esophagus. Bolus bergerak secara peristalsis, iaitu penguncupan dan pengenduran otot secara beritma di sepanjang dinding esophagus sehingga memasuki perut. Kelenjar gastrik yang terdapat dalam lapisan epitelium perut merembeskan jus gastrik. Jus gastrik terdiri daripada mucus, asid hidroklorik, enzim renin dan pepsin. Asid hidroklorik berperanan menyediakan medium berasid bagi tindakan enzim pepsin dan renin serta membunuh kuman yang hadir di dalam makanan. Enzim renin berfungsi memejalkan susu dengan menukarkan protein susu yang larut iaitu casinogen menjadi protein susu yang tidak larut iaitu casein. Enzim pepsin pula menghidrolisiskan molekul-molekul besar protein menjadi rantai-rantai polipeptida dan peptin yang lebih kecil. Tindakan peristalsis membantu memecahkan makanan secara fizikal dan mencampur adukkannya dengan enzim. Akhirnya, kandungan dalam perut menjadi separa pepejal yang dikenali sebagai chyme. Usus kecil terdiri daripada duodenum, jejunum dan ileum yang berlingkar. Duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima chyme daripada perut.
Duodenum juga menerima hempedu dari bundi hempedu dan jus pankreas dari pankreas. Hempedu disintesiskan dalam hati dan disimpan dalam bundi hempedu dan hanya disalurkan ke dalam duodenum apabila diperlukan. Hempedu berfungsi memecahkan lemak atau minyak kepada titisan-titisan kecil untuk menyediakan luas permukaan yang besar bagi pencernaan. Jus pankreas pula mengandungi 3 jenis enzim iaitu amylase, trypsin dan lipase. Enzim amylase pankreas mencernakan kanji kepada maltosa. Trypsin mencernakan peptin dan polipeptida menjadi peptida. Peptida ialah rantaian pendek yang terdiri daripada beberapa asid amino. Lipase mencernakan lipid kepada asid lemak dan gliserol secara lengkap. Kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding ileum merembeskan jus usus yang bersifat alkali. Jus usus mengandungi enzim iaitu erepsin, maltase, sucrase dan lactase yang terlibat dalam pencernaan peptida dan karbohidrat yang lengkap. Hasil akhir pencernaan seperti gula ringkas, asid amino, gliserol dan asid lemak diserap di usus kecil pada akhir proses pencernaan. Proses penyerapan berlaku apabila bahan makanan yang kompleks dipecahkan kepada nutrien-nutrien larut dan diserap ke dalam rangkaian kapilari darah dan salur limfa. Usus kecil adalah panjang iaitu lebih kurang 6 meter. Permukaan dalamnya berlipat-lipat dan mempunyai sel-sel epitelium dan unjuran berbentuk jari yang dinamakan vilus. Pada permukaan epitelium vilus pula terdapat mikrovilus yang meningkatkan lagi kecekapan proses penyerapan. Usus kecil mempunyai bekalan kapilari darah yang kaya dalam setiap vilus yang membolehkan makanan tercerna, diserap dan diangkut ke semua bahagian badan yang lain. Setiap vilus mempunyai laktil atau salur limfa untuk mengangkut asid lemak dan gliserol. Proses penyerapan makanan berlaku secara resapan dan diikuti dengan pengangkutan aktif. Glukosa, asid amino, vitamin B dan C serta garam mineral diserap ke dalam kapilari darah di dalam vilus. Kapilari darah daripada semua vilus bersatu menjadi vena portal hepa yang berfungsi membawa darah yang mengandungi makanan tercerna ke hati. Dari hati, nutrien diangkut ke semua sel badan. Asid lemak, gliserol dan vitamin A, D, E serta K memasuki laktil dan dibawa dalam salur limfa. Makanan tercerna yang telah diserap akan diasimilasikan oleh tisu dan sel badan.